Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan izin daripadanya pada malam ini masih lagi diberi peluang dan juga kesempatan meneruskan menyambung siri-siri pengajian kita dan kuliah-kuliah yang kita laksanakan di sini. Walaupun dalam suasana masjid sedang sibuk dengan proses pembesaran, dan alhamdulillah tidak menjadi penghalang untuk kita terus mengerjakan solat berjemaah di sini dan meneruskan siri-siri pengajian yang kita buat saban hari, saban waktu. Dan semua ini berlaku adalah di antara tanda kasih dan sayang kita kepada majlis-majlis ilmu. Yang mudah-mudahan Allah Ta'ala teruskan perteguhkan semangat istiqamah keazaman dalam diri kita, sehinggalah apa yang kita kutip di atas dunia ini mampu menjadi bekalan kita di saat bertemu dengan Allah Rabbul Jalil, insya-Allah. Hadirin mukmin sekalian, pertamanya saya minta maaf sebab lewat sikit malam ni. Kebetulan tadi saya sampai daripada Pahang pun dah dekat pukul 7. Seminggu duduk di Pahang. Kebetulan baru ni ada kematian menyebabkan saudara mara dari Merai, dan hari ini baru balik ke Kuala Lumpur. Dan insya-Allah pada malam ni kita akan terus menyambung pengajian kita yang kita bincangkan di sini berkaitan dengan sebuah kitab Sirah An-Nabawiyah dari sudut pengajaran dan juga pelajaran yang boleh kita ambil daripadanya. Hadirin mukmin sekalian, pada malam ini kita akan menyambung pengajian kita yang masih lagi terhenti pada bab yang kedua, yaitu permulaan wahyu sehingga hijrahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ke bumi Habsyah. Di dalam pertemuan yang sebelum ini
kita sudah membincangkan berkaitan dengan peringkat-peringkat dakwah yang telah dilalui oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bermula dengan 3 tahun pertama berdakwahnya Nabi secara rahsia, dan setelah mana Allah Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran daripada suratul Hijr pada ayat 94 yang merupakan perintah daripadanya supaya Nabi sampaikan dakwah secara terang-terangan. Dan setelah mana turunnya ayat ini, Nabi mengambil masa 10 tahun menyampaikan risalah Islam secara terus terang kepada masyarakat Mekah. Dan ketika itu bermulalah penindasan dan juga ancaman dan tekanan yang bukan hanya setakat dihadapi oleh diri Nabi, tetapi termasuklah mereka-mereka yang bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ini kita nak sambung lagi perbincangan yang sama, tetapi masuk kepada noktah ataupun perenggan yang baru, iaitu pada perbincangan yang ke-6. Baik, pada perbincangan yang ke-6, qala mu'alliful kitab, qala musannifu rahimahumullah wa nafa'ani wa iyyakum wa bi'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang kitab, Fadilatul Syekh Dr. Mustafa As-Sibai hafizahullah ta'ala. Berkata pengarang kitab, dalam tempoh ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang beriman, berhimpun secara sulit di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Al-Arqam bin Abi Al-Arqam ketika itu telah memeluk Islam. Baginda membacakan ayat Al-Quranul Karim yang telah diterimanya daripada Allah dan dibacakan kepada mereka. Di samping Nabi mengajar mereka hukum hakam dan syariat agama yang telah diturunkan ketika itu. Kemudian yang ke-7, pada suatu hari ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk memberi amaran kepada kaum keluarganya yang terdekat, maka baginda berdiri di Bukit Safa. Bukit Safa, bukit bermulanya ibadah sa'i yang kita buat ketika mana berada di kota Mekah, sama ada sa'i umrah ataupun sa'i haji. Bukit Safa. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas puncak Bukit Safa. Ada kena beza Safa, Safa. Safa tu nama hotel. Safa tu Bukit Safa, tempat Nabi berdiri. Dan ketika mana Nabi berada di puncak Jabal Safa, maka Nabi SAW menyeru satu persatu keluarga Quraisy. Baginda mengajak mereka kepada Islam dan meninggalkan penyembahan berhala. Baginda memotivasikan mereka kepada syurga dan memberi amaran tentang balasan azab api neraka. Ekoran dakwah itu, Abu Lahab memimpin baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ungkapan yang cukup masyhur. Antaranya ketika Nabi menghimpunkan semua ahli keluarga keluar meninggalkan rumah masing-masing dan berdiri di hadapan Nabi di Bukit Safa, yang ketika itu mereka sangkakan ada sesuatu yang memberi kebaikan kepada mereka yang bakal disampaikan oleh Nabi. Akan tetapi sebaliknya, apabila dihimpunkan semua di kalangan masyarakat Mekah
dan sebahagian besarnya terdiri di kalangan kaum kerabat Nabi sendiri. Lalu Nabi mengajak menyeru mereka semata-mata meninggalkan agama sembahan mereka, agama sembahan yang telah dibawa oleh nenek moyang mereka sebelum ini, iaitu menyembah akan berhala dan kembali kepada mentauhidkan akan Allah. Dan Nabi menceritakan akan kemuliaan, akan kemanisan, akan ganjaran yang baik berkaitan dengan syurga. Dan Nabi mengkhabarkan berita yang menakutkan berkaitan dengan azab api neraka. Bila mana ucapan ini disebutkan oleh Nabi, menyebabkan pemimpin Quraisy, antaranya saudara Nabi sendiri Abu Lahab, yang tak boleh menerima dengan seruan yang dibawa oleh Nabi. Lalu beliau mengungkapkan ucapan, tabban laka ya Muhammad, alihadha jama'tana. Apa kata dia? Celakalah kamu wahai Muhammad. Adakah kerana disebabkan ini kamu telah menghimpunkan kami kesemuanya pada hari ini semata-mata nak mendengar seruan kamu, mengajak kami masuk kepada Islam dan meninggalkan ajaran yang telah kami anuti, yang telah dibawa oleh nenek moyang kami sebelum daripada ini. Jadi Abu Lahab tak boleh nak terima. Bukan setakat tak boleh nak terima, siap maki hamun kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Dan daripada poin yang ketujuh ini, antara benda yang nak diisyaratkan kepada kita, inilah asam garam kepada mereka yang duduk di dalam jalan dakwah. Antara benda yang mereka terpaksa hadapi iaitu celaan, makian daripada orang yang tak boleh nak terima apa yang dibawa oleh mereka. Kalau ini dialami oleh Nabi, apatah lagi kita manusia yang biasa, yang bukan Nabi, yang tidak terlepas dengan dosa besar, apatah lagi dengan dosa yang kecil, maka sudah pasti kita turut akan berhadapan dengan perkara yang sama yang pernah dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kerana inilah tabiat dan inilah fitrah yang mesti dihadapi bagi sesiapa di kalangan kita yang telah meletakkan ataupun ingin mengorbankan dirinya secara 100% untuk duduk dalam jalan dakwah Islam ini. Ini antara benda yang mereka tak boleh nak lari, antara benda yang mereka tak boleh nak berpisah apabila mereka nak memperjuangkan risalah Islam sebagaimana apa yang telah dilalui oleh Nabi dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian yang ke-8, itu antara motivasi yang boleh kita ambil. Kemudian perbincangan yang ke-8, kata pengarang kitab lagi, Quraisy ingin bertindak ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun bapa saudara baginda, siapa bapa saudara Nabi? Siapa? Ya, Abu Talib. Pakcik Nabi Abu Talib yang ketika itu memberi perlindungan, penjagaan kepada Nabi. Walaupun dia tak perlu Islam, walaupun dia belum lagi menerima hidayah, walaupun dia tak mampu lagi menerima ajakan yang dibawa oleh Nabi, tapi walaupun dalam keadaan begitu, dia menjadikan dirinya sebagai orang yang agak mempunyai pengaruh yang cukup besar di kalangan masyarakat Mekah pada ketika itu, iaitu tidak lain dan tidak bukan menjadikan kelebihan yang ada pada dirinya untuk memberi perlindungan, kawalan, jagaan kepada anak saudaranya baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam menyampaikan risalah Islam ataupun disebut sebagai agama yang baru yang telah didakwa oleh Quraisy Mekah pada ketika itu. Walaupun dia sendiri tak perlu Islam, tapi dia mempertahankan dan memberi perlindungan kepada anak saudaranya pada ketika itu. Beliau enggan menyerahkan baginda kepada mereka. Walaupun tak perlu Islam, apapun hasutan yang telah dibawa oleh pemimpin Quraisy Mekah pada ketika itu,
Janganlah kamu beri muka, janganlah kamu beri perlindungan, janganlah kamu beri penjagaan, sedangkan anak saudara kamu membawa satu ajaran yang baru. Buat apa kamu nak beri penjagaan kepada dia? Jangan lindungi dia. Tetapi Abu Talib tidak mempeduli. Sebaliknya terus memberi penjagaan dan mempertahankan dan memberi perlindungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Quraisy beredar, lalu Abu Talib meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperlahankan dakwah yang dibawa. Bila mana pemimpin Quraisy dah beredar meninggalkan Nabi dan Abu Talib, Abu Talib sedikit sebanyak dia cuba nak bagi nasihat kepada Nabi. Antaranya, wahai anak saudaraku, ialah kamu nak bawa Islam, nak bawa ajaran yang baru, tapi janganlah kuat-kuat sangat. Slow-slow cukuplah tuan-tuan. Syukur zaman kita hari ni kan, kalau jenis ustaz yang kerah-kerah tu, kadang-kadang ada setengah masjid, sama ada pengurusi dia baik, tok imam dia baik, dia akan bisik kat telinga ustaz sebelum ustaz naik atas meja kuliah, atas kursi kuliah tuan-tuan. Meja kuliah teruk sangat. Sebelum ustaz nak start kuliah, biasa dia bisik, ustaz jangan kerah-kerah sangat. Ataupun istilah orang hari ni, jentik-jentik sayang kata. Jentik-jentik kemudian sayang. Jangan kerah-kerah sangat. Jadi begitulah Abu Talib. Bila mana bila melihat Quraisy Mekah memang tak berkenan dengan apa yang dibawa oleh anak saudaranya Muhammad. Bila mana pemimpin Quraisy beredar, dia turut bagi nasihat pandangan kepada Nabi Muhammad. Ialah nak bawa ajaran baru pun ajaran baru, tapi janganlah kuat-kuat sangat. Jangan kuat-kuat sangat. Jadi ini antara benda yang disebut dipesan oleh Abu Talib. Baginda menyangka bapa saudaranya tidak lagi mahu membantunya. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan satu ucapan yang cukup masyhur. Bila mana bapa saudaranya beri nasihat sebegitu, sangkaan Nabi, barangkali lepas ni tak ada orang dah yang akan memberi penjagaan perlindungan kepada aku. Jadi nak tak nak, sama ada orang yang akan beri penjagaan ataupun tidak, Islam ini mesti aku teruskan pembawakannya. Kerana Allah Ta'ala dah turunkan perintah supaya aku menyampaikan dakwah Islam ini secara terus terang. Akhirnya Nabi mengungkap ucapan yang selalu kita dengar. Apa kata Nabi? Wallahi ya ammu, law wada'u syam fi yamini wal qamara fi yasari, ala an atruka hadzal amr hatta yuzhirahu Allah aw ahlika dunahu ma taraktuhu. Apa kata Nabi? Demi Allah, wahai bapa saudaraku, kalaulah mereka meletakkan matahari di sebelah kananku dan bulan di sebelah kiriku, supaya aku meninggalkan urusan ini. Apa maknanya? Nabi membayangkan, memberikan satu ungkapan kepada pakcik ini, sekiranya Quraisy Mekah membuat ugutan kepada aku sampai kepada peringkat meletakkan matahari di sebelah kanan dan bulan di sebelah tangan kiriku, semata-mata nak aku tinggalkan apa yang aku bawa. Apa kata Nabi? Sekali-kali tidak akan aku meninggalkan. Sekali-kali tidak aku akan meninggalkan, dan tidak sekali-kali aku menghentikan dalam membawa risalah Islam ini. Dan kata Nabi, sehinggalah Allah memenangkan apa yang aku bawa, ataupun Allah Ta'ala akan binasakan mereka kerana. Ini antara ucapan yang cukup masyhur yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bacakan di hadapan bapa saudara. Dan inilah tuan-tuan antara benda ataupun ugutan yang barangkali akan dihadapi di kalangan kita apabila bergelumang di jalan ataupun di kancah jalan dakwah pada hari ini. Zaman kita hari ini tak kurang hebatnya tuan-tuan. Apa yang terpaksa dihadapi oleh para da'i, apa yang terpaksa dihadapi oleh para mujahid, orang-orang yang berjuang. Mereka juga terpaksa berhadapan dengan tekanan demi tekanan yang datang daripada seluruh penjuru dalam kehidupan mereka. Ada anak yang belajar dapat tanggungan beasiswa,
Kadang-kadang akan diugut, kalau kamu berjuang kuat sangat, nampak sangat lawan kerajaan, ambil ingat, sesi akan datang, semesta akan datang, kami akan tarik bantuan daripada memberi pembiayaan pengajian kepada anak kamu. Ini antara ancaman. Kamu kalau kuat sangat lawan kerajaan, tunggu, kami akan pindahkan kamu. Kalau kata jadi cikgu, daripada mengajar di Taman Kosah, akan diugut, dibawa pindah ke mana? Ke Ulu Tembeling Jerantuk, tuan-tuan. Orang yang tak mempunyai kekuatan kadang-kadang tercabar, tuan-tuan, dengan ugutan tekanan yang sedemikian. Dan inilah yang kita sebutkan tadi, antara fitrah ataupun antara asam garam yang mesti. Bila sebut mesti, la budda, nak tak nak mesti kita akan hadapi, sebagaimana apa yang telah dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Kemudian kata pengarang kitab lagi, selepas daripada berlakunya peristiwa itu, orang musyrikin semakin hebat menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga para sahabat yang mengikut akan Nabi, sehingga ada yang mati diseksa dan ada yang buta. Jadi kata pengarang kitab, apabila pemimpin Quraisy Mekah datang menghadap Nabi, minta Nabi hentikan menyampaikan dakwah Islam secara baik-baik. Mereka datang bertemu dengan Nabi, menghadap Nabi, minta Nabi henti cara baik-baik, cakap dengan cara yang baik, tuan-tuan. Tapi Nabi tak nak dengar juga nasihat pandangan mereka. Jadi bila cakap dengan cara yang baik, datang dengan cara yang baik kepada Muhammad, Muhammad buat tak tahu, dengar tak dengar kita punya kehendak, akhirnya Quraisy Mekah menggunakan kekerasan pada ketika itu. Hasil daripada kekerasan yang telah digunakan menyebabkan kesan itu bukan hanya setakat diterima oleh para pengikut Nabi, tetapi kesan itu turut terkena kepada jasad Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu sendiri. Antaranya ada di kalangan mereka yang mati dibunuh, ada di antara mereka yang telah dibuang negeri, ada di antara mereka yang telah dipenjara, dan ada di antara mereka yang telah diseksa semahu mungkin oleh Quraisy Mekah pada ketika itu. Apabila Quraisy melihat orang-orang mukmin tetap teguh dengan akidah mereka, sekalipun diseksa dan disakiti, mereka membuat keputusan untuk berunding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka menawarkan harta sebanyak mana yang baginda mahu, ataupun melantik baginda sebagai raja mereka. Namun baginda menolak semua tawaran itu. Jadi tuan-tuan, bila kita lihat apa yang dilalui oleh Nabi, ini sejarah. Dan sejarah yang dilalui oleh Nabi itu berulang kembali di zaman kita pada hari ini. Ada setengah orang, tuan-tuan, dan kita selalu mendengar benda-benda sebegini. Lagi-lagi kalau dekat-dekat musim pilihan raya, ataupun selepas daripada berakhirnya pilihan raya, benda-benda sebegini banyak kedengaran kepada telinga-telinga kita. Ada setengah orang tu, tuan-tuan, diminta supaya apa? Lompat. Jadi ataupun istilah kita hari ni katak, tuan-tuan. Istilah lompat. Engkau lompat, aku bayar bagi duit sekian dan sekian. Ada setengah orang, tuan-tuan, dia akan termakan dengan habuan taburan wang ringgit yang begitu banyak. Dan ada setengah tu, alhamdulillah, tetap dengan penderian. Banyak yang berlaku, tuan-tuan. Tak perlu kita nak ceritalah, tuan-tuan pun tahu, dan kita mengikut perkembangan. Tapi nak sebut suasana sebegini dah dilalui oleh Nabi lebih awal daripada kita. Di saat Nabi tak nak hentikan Islam, dakwah Islam yang dibawa, Quraisy Mekah ni, tuan-tuan, hilang akal. Tak tahu macam mana cara untuk kita hentikan Muhammad daripada terus membawa risalah Islam. Kita seksa dia, kita datangkan penyiksaan pada pengikutnya, tak jalan juga. Akhirnya juga mereka bagi tawaran demi tawaran yang cukup hebat.
Macam inilah Muhammad. Kalau agak kamu nak jadi kalau rasa kamu nak banyak harta, kami akan himpunkan kekayaan dan kami akan berikan semua kepada kamu. Kalau kamu nak berkahwin dengan wanita yang paling cantik, akan kami cari dan kami kahwinkan dia dengan kamu. Kalau kata kamu nak kedudukan yang paling tinggi, kami korbankan, kami akan bagi kepada kamu dengan satu syarat. Hentikan ajaran yang kamu bawa pada hari ini. Tapi tak elok juga tuan-tuan. Nabi tak makan dengan umpan demi umpan yang telah dibawa oleh mereka. Jadi nak sebut apa? Benda yang dilalui oleh Nabi 1400 tahun yang lalu berulang kembali di zaman kita pada hari ini. Ada orang yang termakan umpan, ada orang yang tak termakan umpan. Alhamdulillah. Kemudian berkata lagi pengarang kitab, melihatkan kedegilan dan penyiksaan berterusan Quraisy terhadap para sahabat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, bagaimana kalau sekiranya kamu keluar ke bumi Habasyah, di sana ada seorang raja yang tidak menzalimi sesiapa yang tinggal di negerinya, kamu tinggal di sana sehingga Allah menjadikan untuk kamu jalan keluar kepada kesulitan kamu ini. Oleh itu para sahabat berhijrah ke sana untuk kali yang pertama seramai 12 orang. Seramai 12 orang lelaki dan 4 orang wanita. Namun selepas menerima khabar Islamnya Umar dan kejayaan Islam, mereka pulang kembali ke Mekah. Akan tetapi tidak lama kemudian mereka pergi semula ke Habasyah bersama-sama dengan orang mukmin yang lain. Bilangan mereka dalam hijrah kali kedua ke Habasyah seramai 83 orang lelaki dan 11 orang di kalangan kaum wanita. Baik. Noktah yang ke-11 ni tuan. Apa kata pengarang kitab? Apabila dakwah Nabi sudah sampai kepada kemuncak penindasan yang telah dibawa oleh Quraisy Mekah, menyebabkan apa? Nabi tuan-tuan nak bagi perlindungan kepada para sahabat. Pada ketika itu Nabi sendiri tidak memiliki kekuatan. Mengapa tak memiliki kekuatan? Antara benda yang selalu kita sebut dua perkara. Pertamanya, jumlah yang bersama-sama dengan perjuangan Nabi ketika itu adalah terdiri di kalangan minoriti. Jumlahnya terlalu kecil tuan-tuan. Jika nak dibandingkan jumlah Quraisy Mekah yang ketika itu terlalu ramai. Yang keduanya adalah kerana disebabkan Nabi belum lagi memiliki kuasa pada ketika itu. Jadi Nabi nak bagi perlindungan, penjagaan kepada sahabat, Nabi tak mampu. Bukan setakat Nabi nak bagi perlindungan kepada sahabat, diri Nabi sendiri pun Nabi tak mampu nak bagi penjagaan. Dengan asakan tekanan yang telah dibawa oleh Quraisy Mekah yang begitu hebat pada ketika itu. Akhirnya bila mana tidak mempunyai kemampuan, Nabi mencadangkan kepada para sahabat dengan ungkapan ataupun ucapan yang bersifat umum. Barang sesiapa yang tak mampu nak berhadapan dengan tekanan yang dibawa oleh Quraisy Mekah ketika ini, aku cadangkan, pergilah kalian, berhijrahlah kalian di sebuah negara yang rajanya adalah raja yang baik dan rajanya akan memberi perlindungan kepada kamu. Yang dimaksudkan itu iaitu negara Habasyah yang dipimpin oleh Maharaja An-Najasyi. Dan An-Najasyi ni tuan-tuan, ulama sebut dia di antara raja ketika mana meninggal dunianya beliau, Nabi solat jenazah ke atasnya dengan cara solat jenazah lain. Dia akhirnya memeluk Islam tuan-tuan, An-Najasyi.
baik iklan. WJL 53 lampu menyala. Lampu menyala minta tolong padam. Yelah, walaupun lampu menyala ni tak guna petrol, tapi tuan-tuan air juga nanti. Baik, laluan azan. La ilaha illallah. Baik, hadirin mukminin sekalian, berbalik kepada Maharaja Habsyah yang bernama Najasyi. Najasyi kita sebut akhirnya kehidupan dia memeluk Islam sebelum dia meninggal dunia. Dan dia ni antara maharaja yang disolatkan oleh Nabi secara solat jenazah ghaib. Dan Najasyi ni tuan-tuan, walaupun dia hidup di zaman Nabi, tetapi kekurangan yang ada pada dia, walaupun akhirnya dia peluk Islam, dia tidak berkesempatan bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan disebabkan itu, dia tidak termasuk di kalangan sahabat Nabi. Kerana saya pernah sebut di sini satu ketika dahulu, bagi memenuhi syarat untuk melayakkan seseorang itu mendapat gelaran sebagai sahabat Nabi, paling kurang ada 3 syarat. Sebagaimana yang disebut dalam kitab Al-Isabah karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Apa kata Ibnu Hajar? Syarat untuk jadi sahabat Nabi, man laqiyan Nabi wa amana bihi wa mata 'alal iman. Apa dia? Laqiyan Nabi yang pertama, orang itu mestilah dia bertemu dengan Nabi. Yang kedua, wa amana bihi, beriman kepada Nabi. Dan yang terakhir sekali, mata 'alal iman, mestilah mati dalam keadaan beriman kepada Nabi dan beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi. Jadi daripada 3 perkara ini ataupun ta'rif yang disebut sebagai sahabat ini, kita kena faham. Ibnu Hajar sebut 3 syarat ini mestilah terhimpun pada diri seseorang itu dalam satu masa yang sama. 3 syarat ni kena ada serentak. Tak boleh ada 2 syarat gugur 1 syarat. Lagi tak boleh ada 1 syarat gugur 2 syarat. Mesti ada 3 syarat ini dalam tempoh yang serentak. Maka kalau kita lihat kisah Maharaja Habsyah ini, dia tidak mampu himpunkan 3 syarat ini dalam tempoh serentak. Antaranya apa? Dia bertemu dengan Nabi, betul bertemu dengan Nabi. Baik, pertama sekali, laqiyan Nabi, dia tak bertemu dengan Nabi. Tapi aman Nabi, beriman dengan Nabi, mata 'alal iman, dia gugur 1 syarat. Apa dia? Tak sempat bertemu dengan Nabi, hanya beriman dengan Nabi dan mati dalam keadaan beriman kepada Nabi. Maka disebabkan gugur 1 syarat, tak layak mendapat gelaran sebagai sahabat Nabi. Antara manusia yang kedua yang demikian juga sama nasib dia, yang dia ni hidup di zaman Nabi, tapi di saat Nabi hidup, dia tidak beriman kepada Nabi. Tapi bila Nabi dah wafat, baru dia beriman kepada Nabi dan akhirnya mati di dalam keadaan Islam. Maka orang yang sebegini juga, dia tidak layak mendapat gelaran sebagai sahabat kerana gugur beberapa syarat. Antara tokoh yang memiliki keadaan sebegini dan dia pernah meriwayatkan hadis daripada Nabi, yang orang sebegini ulama hadis istilahkan sebagai al-mukhadram.
Al-mukhadram ni makna apa? Dia hidup di zaman Nabi, bertemu dengan Nabi, tapi waktu dia hidup dia tak beriman kepada Nabi. Beriman bila Nabi dah wafat baru beriman, baru dapat hidayah. Orang ini disebut sebagai al-mukhadram. Siapa? Antaranya Ahnaf ibn Qais radhiyallahu taala anhu. Ahnaf ibn Qais radhiyallahu taala anhu. Dia antara orang yang keadaannya sebegitu. Antara orang yang cukup ugal. Tapi Nabi hidup, lawan Nabi. Bila Nabi dah wafat, baru memeluk Islam dan beriman kepada Nabi. Kemudian orang yang ketiga, yang kisahnya begitu juga masyhur. Yang dia ni hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi, mati dalam keadaan beriman, tetapi gugur satu syarat. Tak sempat bertemu dengan Nabi. Siapa? Uwaisul Qarni. Kita dah cerita kisah dia secara panjang lebar sebelum daripada ini. Jadi Maharaja Habsyah An-Najasyi ini juga antara orang yang gugur daripada mendapat gelaran sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi apabila berada di kemuncak tekanan yang telah dibawa oleh Quraisy, Nabi syurkan bagi cadangan kepada sahabat yang agak tak mampu nak berhadapan dengan tekanan yang cukup hebat yang dibawa oleh Quraisy Mekah pada ketika ini. Kata Nabi, bolehlah pergi ke Habsyah dan mendapatkan perlindungan daripada rajanya di sana, kerana rajanya akan memberi penjagaan dan perlindungan kepada kamu apabila kamu berada di bawah negara kepimpinannya. Lalu pergilah mengikut pengarang kitab. Rombongan yang pertama yang pergi berhijrah ini seramai 12 orang di kalangan lelaki, dan diikuti 4 orang di kalangan wanita. Dan yang menjadi ketua rombongan ketika mana hijrah yang pertama masuk ke bumi Habsyah ini, kata ulama antaranya Sayyidina Hamzah radhiyallahu taala anhu. Kemudian bila mana mereka mendapat berita Islamnya Sayyidina Umar, kemudian Islam makin hari memiliki kekuatan yang makin bertambah. Akhirnya mereka yang berhijrah ke bumi Habsyah ini berpatah balik meninggalkan Habsyah dan pulang kembali ke Makkah Al-Mukarramah. Dan sidang jemaah sekalian yang seterusnya, selanjutnya orang-orang musyrik bertindak memboikot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan setakat memboikot diri Nabi, tetapi pada masa yang sama mereka turut memboikot Bani Hashim. Bani Hashim antara suku kaum yang paling mulia, iaitu suku kaum datangnya Nabi SAW itu sendiri, iaitu daripada Bani Hashim, satu suku kaum yang cukup mulia di kota Mekah pada ketika itu. Dan Bani Muttalib, ahli keluarga Muttalib. Kemudian orang musyrikin tidak lagi melakukan sebarang bentuk jual beli, tidak melakukan sebarang bentuk pernikahan dengan keturunan Nabi, dan juga tidak bergaul dengan mereka. Ini di antara pemboikotan yang telah dibuat oleh Quraisy Mekah pada ketika itu. Apa tujuannya? Tidak lain dan tidak bukan semata-mata nak melemahkan Nabi, kemudian nak membantutkan kerja dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang musyrikin juga tidak menerima sebarang perdamaian daripada mereka. Pemboikotan itu berlanjutan selama 2 ataupun 3 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang bersama berhadapan dengan kesulitan yang teruk
kesan pemboikotan tersebut ia berakhir hasil usaha tokoh-tokoh Quraisy yang tokoh-tokoh Quraisy yang besar. Nak sebut apa tuan-tuan? Ini antara kemuncak yang telah dibawa oleh pemimpin Quraisy pada ketika itu. Setelah mana semua cara yang mereka buat untuk memastikan Nabi hentikan daripada terus menyebarkan dakwah Islam tidak berhasil, akhirnya mereka membuat satu bentuk pemboikotan yang cukup besar, bukan setakat melibatkan jasad Nabi, tubuh Nabi, tetapi mereka-mereka yang mempunyai kaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pemboikotan yang dibuat disebut oleh pengarang kitab sedikit sebanyak memberi kesan kepada kerja-kerja dakwah yang dibawa oleh Nabi, akan tetapi nak melemahkan Nabi ataupun nak menjadi sebab supaya Nabi menghentikan membawa risalah dakwah Islam ini adalah tidak sama sekali. Jadi nak sebut apa tuan-tuan? Yang dikatakan sebagai boikot ini antara tindakan yang sebenarnya mampu memberi kelemahan kepada musuh ataupun lawan kita. Kalau dalam konteks ini, Quraisy Mekah boikot kepada Nabi, bagi kesan, kata pengarang kitab, kepada Nabi sebenarnya sedikit sebanyak. Maka begitulah antara konsep yang kita guna pakai pada hari ini. Sebagaimana dalam isu Gaza yang sebelum ini, antara pendekatan yang telah disebarkan yang diminta untuk dunia Islam lakukan dalam memastikan lemahnya kuasa besar Barat, khususnya Yahudi, antaranya dengan menggunakan jalan memboikot. Boikot apa? Boikot apa-apa yang mampu memberikan kekuatan kepada mereka. Jadi isu di Gaza belum berakhir, walaupun dah dibuat perjanjian damai. Kemudian yang terbaru katanya Isnin ini akan dibuat sekali lagi perjanjian damai yang berpusat di Mesir, dan Mesir sekali lagi diambil menjadi orang tengah. Kerana apa? Kan dah dilihat walaupun perjanjian damai dah dibuat, gencatan senjata dibuat baru-baru ni, tapi tetap tak menjadi. Kita pun mendengar berita-berita melibatkan ramai lagi rakyat Palestin, umat Islam di Gaza khususnya, setiap hari ada sahaja nyawa yang terkorban, mati, dibunuh disebabkan kerakusan yang telah dibuat oleh tentera Zionis pada hari ini. Jadi hadirin mukmin sekalian, boikot antara salah satu jalan yang boleh melemahkan kekuatan musuh yang ada. Jadi hadirin mukmin sekalian, maka dalam isu Palestin kita meletakkan boikot ini satu benda yang wajib diteruskan. Jangan bila mana disebutkan kepada kita rakyat Palestin sudah meraih kemenangan, dan kemenangan itu adalah sifatnya sementara, kerana disebabkan orang yang namanya Yahudi, yang orang yang namanya Yahudi Zionis ini adalah manusia yang cukup jahat, maka pemboikotan itu kita lihat mestilah diteruskan. Paling kurang dengan sumbangan yang sedikit ini mampu melemahkan kekuatan yang dimiliki oleh mereka pada hari ini. Jadi hadirin mukmin sekalian, ini di antara beberapa perkara yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para pengikut baginda, iaitu para sahabat. Setelah mana bermulanya wahyu ataupun bermulanya Nabi menerima wahyu pelantikan sebagai Rasul Allah, sehinggalah berlakunya proses hijrah yang pertama yang terdiri di kalangan sahabat meninggalkan kota Mekah dan berhijrah ke bumi Habasyah yang hari ini dikenali sebagai Ethiopia. Ini bumi Habasyah. Habasyah ni tuan-tuan
ataupun Ethiopia antara negara yang paling hampir, paling dekat dengan bumi Yaman dan dekat dengan Arab Saudi. Hadirin mukmin sekalian, jadi malam ni kita hentikan pengajian kita pada bahagian yang kedua, dan insya-Allah pada pertemuan di masa-masa yang akan datang kita akan cuba lihat perbahasan pada bab yang ketiga, iaitu pada tajuk selepas hijrahnya ke Habasyah hingga hijrahnya Nabi ke Madinah Al-Munawwarah. Mudah-mudahan kita semua mendapat kebaikan. Dan apa yang kita sebut berkaitan dengan riwayat ataupun sejarah perjalanan hidup Nabi ini sebenarnya satu benda-benda yang satu perkara yang sering kali kita dengar, tuan-tuan. Kita dah maklum, kita ada maklumat. Cuma apabila kita baca ulang balik peristiwa dan cerita ini hanya sebagai ulang kaji untuk kita semua, dengan harapan makin bertambah sayang kasih kita kepada Nabi, dan makin kita mampu menghayati siri-siri perjuangan yang dibawa oleh Nabi sehinggalah Islam menjadi agama anutan kepada kita umat baginda di akhir zaman ini. Hadirin mukmin sekalian, sebelum kita menutup perbincangan kita pada malam ini, tadi saya sempat buka satu website dan benda ni katanya dah tersebar. Nak sebut apa? Kita duduk dalam zaman yang sedang dihujani dengan fitnah demi fitnah. Jadi tuan-tuan, fitnah yang terbaru yang sedang tersebar. Jadi mudah-mudahan kita tidak menjadi di kalangan orang yang menyebarnya. Antaranya fitnah yang sedang disebarkan terbaru, orang duk fitnah Azhar Idrus, tuan-tuan. Ini orang paling terbaru sekali disebarkan. Kononnya cuma sekarang ni bukan disebarkan petikan video, tuan-tuan, cuma disebarkan gambar. Kononnya mengatakan pendakwah yang hebat ini, pendakwah yang terkenal ini melakukan hubungan terlarang. Itu sebar, tuan-tuan. Tak tahu badan siapa diambil, diletak kepala Ustaz Azhar, tuan-tuan. Jadi nak sebut ini yang berlaku. Dan inilah mungkin yang boleh kita kaitkan dengan beberapa noktah yang kita bacakan pada malam ini. Ini antara kemuncak yang mesti dihadapi oleh para doa, para pendakwah, para pejuang. Apabila musuh dan lawan, orang yang benci mereka tak tahu macam mana dah cara nak sekat kebangkitan dia, maka akan diwujudkan fitnah-fitnah yang baru. Yang fitnah ini dengan harapan mampu melemahkan dia, kurangkan semangat dia, dan membantutkan perjuangan yang telah dibawa dan didokong olehnya sebelum daripada ini. Jadi benda ini dah tersebar di laman sosial, terutamanya Facebook. Setakat boleh tengok, jangan sebarkan, tuan-tuan. Dan mungkin kita, benda ni bukan benda yang pelik dalam negara kita. Bukan setakat benda ni terpaksa dihadapi oleh orang-orang politik semata, tetapi golongan agamawan pun, mereka pun terpaksa berhadapan dengan fitnah yang sedemikian rupa. Sebab tu, tuan-tuan, Nabi seringkali sebut pada kita ini peringatan ancaman daripada Nabi. Al-fitnatu na'imatun la'anallah man aiqazha. Apa kata Nabi? Fitnah ini satu benda yang sifatnya tidur, tuan-tuan. La'anallah man aiqazha. Maka Allah Ta'ala melaknat orang yang menjagakan fitnah daripada tidurnya. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan, bebaskan kita daripada menjadi orang-orang yang bukan setakat melakukan fitnah, yang keduanya menjadi orang yang menyebarkan fitnah, benda yang belum sahih tetapi kita sebarkan kepada pengetahuan orang lain. Jadi saya nak sebut bukan saya nak sebar fitnah, tuan-tuan, tapi nak cerita ini antara benda yang sedang berlaku di dalam masyarakat dunia Islam pada hari ini, termasuklah di dalam
negara kita. Jadi benda ini bukan benda yang baru, bukan benda yang cukup pelik, kerana benda yang sama telah dilalui oleh mereka-mereka yang datang sebelum daripada kita. Jadi mungkin hari ini Ustaz Azhar, esok lusa tak mustahil Tok Imam kita, gambar Tok Bila kita. Tak, benda yang tak mustahil tuan-tuan, benda yang akan berlaku. Orang benci kita, macam-macam cara oleh orang boleh buat hari ini. Zaman makin canggih, otak manusia pun makin canggih hari ini tuan-tuan. Jadi kalau dulu, jelah, kalau golongan agamawan dulu kita selalu sebut, antaranya nak sekat mereka bercakap surah masjid, diletakkan syarat kena ada tauliah. Kemudian letak syarat ada tauliah, ustaz-ustaz langgar semacam. Ugut nak tangkap ustaz, ustaz ceramah juga. Ugut nak tangkap nazim masjid, ustaz ceramah juga tuan-tuan. Akhirnya apa? Dibuatkan bentuk-bentuk fitnah sebegini. Kemudian antara benda yang banyak dah berlaku sebelum ini, disihir, disantau seumpamanya. Ini antara benda-benda yang berlaku di zaman kita hari ini, cabaran yang pasti kita akan berhadapan dengannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita semua, insya-Allah. Jadi hadirin mukmin sekalian, sekarang ini waktu maghrib pun sudah awal dan waktu isya pun sudah awal. Jadi untuk malam ini saya kira setakat itu sahaja. Moga-moga Allah Ta'ala memberkati pertemuan kita semua, insya-Allah. Malam ini JTT lawan Felda tuan-tuan. Ya, malam ni kan? Malaysia. Tahu tuan-tuan, kaki bola berlaku orang sini. Jadi tuan-tuan, semoga Allah Ta'ala memberkati pertemuan kita, dan mudah-mudahan masjid yang sedang giat dibina ini dapat disiapkan dalam masa yang terdekat ini dan terus menyumbang tuan-tuan. Mudah-mudahan sumbangan kita dikira sebagai kebajikan dan saham untuk dibawa ketika mana pada hari akhirat kelak, insya-Allah. Jadi aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidaykum innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya Karim, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.